datukmu telah diberi pilihan antara dunia dan akhirat. Dia telah memilih akhirat. Al-Husain telah berijtihad, dia nak pergi. Ibnu Abbas yang merupakan sepupu dia juga menasihati dia jangan pergi. Dia telah dibunuh oleh orang-orang Kufah. Dan sebahagian mereka telah memarahi Yazid, mengutuk Yazid, tapi tidak ada bukti Yazid yang membunuhnya. Tak apalah kata Yazid kan membunuh, tapi tak ada bukti. Dia adalah merupakan khalifah yang berada di Damsyik. Peristiwa itu berlaku di Kufah, Iraq. Bukan zaman dulu dia duk main WhatsApp ni hampir bunuh Saiful Azhar. Surat nak sampai pun lama. Bukan zaman ada fax, ada telefon. Assalamualaikum. Dia main tak mana dah? Hanya nak biar kali ni. Tak ada. Tetapi yang merancang pembunuhannya ialah penduduk Kufah yang kemudian mengaku mereka sebagai Syiah yang mendukung Husain. Mereka lah yang sebenarnya mengkhianati Husain. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dalam klip kali ini, Dr. Asri berusaha melindungi jenayah Yazid bin Muawiyah dengan menuduh orang Kufah yang membunuh Sayyidina Husain. Sebagai jawapan terhadap keraguan yang ditimbulkan oleh Mufti Perlis ini, pertama sekali mari kita lihat kata-kata Imam Husain alaihi salam yang ditujukan kepada tentera Ibnu Sa'ad di Karbala. Di dalam kitab Maqtalul Husain, karangan Muwaffaq bin Ahmad Al-Khawarizmi, penerbit dari Anwaril Huda, cetakan pertama tahun 1418 Hijrah, jilid kedua muka surat 38, Imam Husain berkata, "Waihakum ya syi'ata ahli Sufyan, in lam yakun lakum din wa kuntum la takhafunal ma'ad fakunu ahraran fi dunyakum hazihi." Cilakalah kamu wahai Syiah keluarga Abu Sufyan, jika kamu tidak mempunyai agama sedangkan kamu tidak takut pada hari kebangkitan, maka bermaharajalelalah kamu di dunia ini. Jelas bahawa tentera yang memerangi Sayyidina Husain alaihi salam bukanlah Syiah Kufah, tetapi Syiah atau pengikut keluarga Abu Sufyan, bukan Syiah Kufah seperti yang didakwa oleh Dr. Asri. Ibnu Athir di dalam kitab sejarahnya Al-Kamil Fit Tarikh, jilid 3, penerbit Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, cetakan pertama tahun 1987, muka surat 474, pengarang menulis kata-kata pembunuh Imam Husain alaihi salam. Amma qatlil Husaina fa innahu asyara alayya yazidu bi qatlihi au qatli fakhtartu qatlah. Adapun aku melakukan pembunuhan Al-Husain dikarenakan aku diberi isyarat sama ada aku membunuhnya atau aku yang dibunuh, maka aku memilih untuk membunuhnya. Dengan kenyataan Ibnu Athir ini jelas bahawa Ubaidillah bin Ziyad adalah dalang pembunuhan Imam Husain alaihi salam atas arahan Yazid, bukannya Syiah Kufah. Analisa pakar sejarah Ahlus Sunnah tentang dalang pembunuhan Imam Husain alaihi salam, Ya'qubi dalam kitab sejarahnya menceritakan surat Yazid bin Muawiyah mengarahkan Ubaidillah bin Ziyad membunuh Al-Husain. Dalam kitab Tarikh Al-Ya'qubi yang ditulis oleh Ahmad bin Abi Ya'qub bin Ja'far bin Wahab, tersohor sebagai Al-Ya'qubi, dicetak di Bandar Leiden, cetakan Braille tahun 1883, muka surat 288. Qad balagani anna ahla Kufah qad katabu ilal Husain fil qudumi alaihim wa annahu qad kharaja min Makkah mutawajjihan nahwahum wa qad buliya bihi baladuka min baini buldan wa ayyamuka min bainil ayyam fa in qataltahu wa illa raja'ta ila nasabika wa ila abika abid fahdhur ayyafutaka. Aku telah dimaklumkan bahawa penduduk Kufah telah menulis surat kepada Husain untuk bergerak ke arah mereka, dan beliau telah pergi kepada mereka dari Mekah, dan beliau telah memilih tanah kamu dari antara kota-kota yang bertepatan dengan zaman pemerintahan kamu,
hendaklah kamu membunuhnya. Jika tidak, kamu bakal kembali kepada nasab ayahmu yang diperhambakan. Maka waspadalah akan kehilangan peluang itu. Dalam kitab Tarikh Madinah Dimashq, karangan Ibnu Asakir, jilid ke-14, terbitan Darul Fiqh, cetakan tahun 1995 Masihi, muka surat 213, wa balagha Yazid khurujahu fakataba ila Ubaidillah bin Ziyad wa huwa amilhu ala al-Iraq ya'muru bi maharabatihi wa hamalahu ilaihi in zafar bihi fawajjaha al-la'ina Ubaidullah bin Ziyad al-jaysha ilaihi ma'a Umar bin Sa'd bin Abi Waqqas wa addala Husain ila Karbala falaqihi Umar bin Sa'd hunaka faqtataluhu faqutila al-Husain radhiyallahu alaihi wa rahmatuhu wa barakatuh wa la'natullahi ala qatilihi. Telah dimaklumkan kepada Yazid bahawa Imam Husain telah keluar, maka dia pun menulis surat kepada Ubaidillah bin Ziyad yang merupakan gubernernya di Iraq, memerintahkannya untuk memerangi Al-Husain dan membawa Husain kepadanya jika menang. Maka si laknat itu Ubaidillah bin Ziyad menghadapkan tenteranya bersama Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Husain pergi ke Karbala dan Umar bin Sa'ad menemukannya di sana. Mereka pun memeranginya dan terbunuhlah Al-Husain ridwanallahu ta'ala alaihi, dan laknat Allah ke atas pembunuhnya. Imam Sayuti menjelaskan berkenaan pembunuhan Imam Husain alaihi salam, iaitu Yazid memerintahkan Ubaidillah bin Ziyad, gubernernya di Iraq, memerangi Husain. Di dalam kitab Tarikh Al-Khulafa yang dikarang oleh Jalaluddin As-Sayuti, penerbit Dar Ibn Hazm, cetakan pertama tahun 2003, muka surat 165, pengarang menulis, fakataba Yazid ila walihi bil Iraq Ubaidillah bin Ziyad biqitalihi. Maka Yazid menulis surat kepada gubernernya di Iraq, Ubaidillah bin Ziyad, untuk membunuh Al-Husain. Ini hanyalah sebahagian daripada sumber yang telah mengenal pasti pembunuh Husain sebagai Yazid bin Muawiyah dan Ubaidillah bin Ziyad. Malah terdapat lebih banyak sumber membuktikan dakwaan ini, sekaligus menyangkal wacana Dr. Asri Zainul Abidin. Ada kelemahan Yazid dan kutukan orang kepada Yazid dalam banyak peristiwa. Tapi nak menuduh dia membunuh, tidak ada cukup bukti. Tetapi ada beberapa orang telah terbabit yang sepatutnya Yazid mengambil tindakan pada mereka. Maka mungkin Yazid zalim kerana tidak mengambil tindakan kepada pembunuh cucu Nabi SAW. Tetapi yang merancang pembunuhannya ialah penduduk Kufah yang kemudian mengaku mereka sebagai Syiah yang mendukung Husain. Dengan mengambil kira rentetan yang berlaku dalam karya sejarah dan naratif yang sahih, jelaslah bahawa dakwaan fahaman pembunuh Imam Husain adalah Syiah sebenarnya fitnah semata-mata yang sengaja dinisbahkan kepada Syiah, sedangkan kedua-dua kelompok Syiah dan Sunni menganggap Syiah terpelihara daripada pembunuhan cucu Nabi ini. Beberapa orang ulama Sunni melaknat Yazid bin Muawiyah. Percubaan Dr. Asri menyelamatkan Yazid adalah sia-sia. Ini disebabkan berapa ramai para ulama ahlu sunnah melaknat Yazid bin Muawiyah yang tidak diragukan lagi Yazid telah memberikan arahan untuk membunuh Sayyidina Husain alaihi salam. Laknat ini berasaskan kesedaran mereka dalam mengambil pendirian tegas terhadap ketua pemuda syurga ini dan sebagai bertujuan berlepas diri daripada kemurkaan Allah akibat menyokong Yazid bin Muawiyah. Dalam Tarikh Al-Khulafa seperti cetakan sebelum ini dan muka surat yang sama, Imam Jalaluddin As-Sayuti menulis, la'anallahu qatalahu wa ibn Ziyad ma'ahu wa Yazid aidan. Semoga Allah melaknat pembunuhnya, Ibnu Ziyad dan juga Yazid. Di dalam kitab Syazarat Al-Zahab fil Akhbar Man Zahab, karangan Ibnu Imad Hanbali, penerbit Dar Ibnu Kathir, jilid pertama, cetakan pertama tahun 1986, muka surat 277 hingga 278. Pengarang menulis, ittafaqu ala jawazil la'ni ala man qatala al-Husain aw amara bihi aw ajazahu aw rida bihi. Qala wal haq inna rida Yazid biqatlil Husain
mereka telah bersepakat dibolehkan laknat ke atas orang yang membunuh Husain atau menyuruhnya atau mengizinkannya atau meredainya. Telah berkatalah ia, dan yang benar ialah keredaan Yazid di atas pembunuhan Husain alaihi salam. Tidak ada siapa yang meredai hal itu. Tidak ada siapa yang meredai hal itu. Wa istibsyarihi bidzalika wa ihanatihi ahli baiti Rasulillah mimma tawatara ma'nah wa in kana tafsiluhu ahad. Qala fanahnu la natawaqqafu fi sya'nihi bal fi kufrihi wa imanihi la'natullahu alaihi wa ala ansarihi wa a'wanihi, dan menjadikannya berita gembira dan menghina ahlul bait Rasulullah daripada makna yang mutawatir walaupun perinciannya itu adalah khabar ahad. Ia berkata, dan kita tidak berdiam diri tentangnya, bahkan dalam kekafiran Yazid dan keimanan Yazid. Laknat Allah ke atasnya Yazid dan ke atas penolongnya dan pembantunya. Di dalam kitab Bujairimi Alal Khatib karangan Syekh Sulaiman Al-Bujairimi, jilid keempat, penerbit Darul Fikr, cetakan tahun 2007, muka surat 228. Anna lil Imamil Ahmad qawlan bil'ani Yazid talwihan wa tasrihan wa kaza lil Imam Malik wa kaza li Abi Hanifah wa lana qaulun bidzalika fi mazhab imamina Asy-Syafi'i wa kana yaqulu bidzalika al-Ustazul Bakri. Sesungguhnya Imam Ahmad mempunyai kata-kata melaknat Yazid secara tersirat dan tersurat. Demikian juga Imam Malik dan Abu Hanifah, dan kita juga ada kata-kata demikian dalam mazhab imam kita Asy-Syafi'i. Yang berkata demikian ialah Ustaz Al-Bakri. Qala Ibnul Jauzi, ajazal ulama'ul wari'una la'na Yazida wa sannafa fi ibahati la'nihi al-musannafan wa qala wa ala hadha yakunu mustathnan min adamil jawazil la'nil kafirin al-mu'ayyan bisyakhsi kama sarraha bihi Sa'du ba'da an qala inni la ashukku fi adami islamihi bal wala fi adami imanihi fala'natullahi alaihi wa ala ansarihi wa a'wanihi. Ibnu Jauzi berkata, ulama soleh telah membolehkan laknat ke atas Yazid. Beliau Ibnu Jauzi telah menulis sebuah kitab membolehkan laknat ke atas Yazid. Ibnu Sa'ad juga telah menyatakan, aku tidak ragu lagi tentang ketiadaan Islam Yazid, bahkan keimanannya. Semoga Allah melaknat dia dan penyokong dan pembantunya. Di dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani karangan Sayyid Mahmud Al-Alusi, jilid ketiga, penerbit Darul Kutub Al-Almiyah Beirut, cetakan pertama tahun 1994 Masihi, muka surat 358. Al-Alusi menulis, A'udzu billahi subhanah min ra'sis sittina wa imaratis sibyan yushiru ila khilafatil Yazid at-Tarid la'anahu Allah ta'ala ala raqmi anfi awliyaihi li'annaha kanat sanah sittina minal hijrah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepada Tuhan dari awal tahun 60 dan pemerintahan anak-anak, merujuk kepada Khalifah Yazid yang dilaknat oleh Allah walaupun Allah Maha mengasihani. Ini dikarenakan Yazid memerintah pada awal tahun 60 Hijrah. Dalam muka surat 227, pengarang menulis, wa ala hadzal qaul la tawaqqaf fil la'ni Yazid likasrati awsafihi al-khabithah wa irtikabihi al-kaba'ir fi jami'il ayyamit taklifihi wa yakfi ma fa'alahu ayyamul istila'ihi bi ahli Madinah wa Makkah faqad rawat Tabrani bisanadi hasan. Allahumma man zalama ahlal Madinah wa akhafahum fa akhafahu wa alaihi la'natullah wa malaikatihi wan nasi ajma'in la yaqbal minhu sarf wala adl. Dengan kata-kata ini janganlah berdiam diri dalam melaknat Yazid, dikarenakan banyak wataknya yang jahat dan jenayah besar dilakukannya sepanjang hari-hari pemerintahannya.
Cukuplah apa yang dilakukannya di hari-hari penawanan warga Madinah dan Makkah. Telah diriwayatkan sabda Nabi oleh Tabrani dengan sanad yang hasan. Ya Allah, barang siapa yang menzalimi warga Madinah dan menakuti mereka, maka jadikanlah ia ketakutan juga, dan laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya ke atasnya tanpa sebarang halangan. Waqad jazama bikufrihi wa sarraha bila'nihi jama'atun minal ulama minhum al-Hafiz Nasirus Sunnah Ibnu Jauzi wa sabaqahu al-Qadi Abu Ya'la wa qala 'allamah Taftazani la natawaqqaf fi sya'nihi bal fi imanihi la'natullahu ta'ala alaihi wa ala ansarihi wa a'wanihi wa mimman sarraha bila'nihi al-Jalalus Sayuti alaihi rahmah wa fit tarikh Ibni Wardi. Telah diyakini kekafirannya dan terus terang laknat ke atasnya oleh gagasan daripada para ulama. Di antara mereka ialah Al-Hafiz Nasirus Sunnah Ibnu Jauzi, terdahulunya ialah Al-Qadi Abu Ya'la, dan berkatalah Allamah Taftazani, kita tidak berdiam diri terhadapnya, bahkan tentang keimanannya, laknat Allah ke atasnya dan ke atas para pembantunya serta penolongnya. Antara orang yang terus terang melaknatnya ialah Jalaluddin As-Sayuti, dan di dalam kitab Tarikh Ibnu Wardi. Di dalam kitab Syarhul Aqaid An-Nasafiyah karangan Allamah Sa'duddin Al-Taftazani, cetakan tahun 1988, penerbit Maktabah Al-Kulliyat Al-Azhariyah, Mesir, muka surat 103, ittafaqu ala jawazil la'ani ala man qatalahu aw amara bihi aw ajazahu aw ridha bihi, wal haq anna ridha yazid biqatlil Husain wal istibsyarahu bizalika wa ihanatahu ahla baitin Nabi alaihi salam mimma tawatara ma'nah wa in kana tafasiluhu ahadan fanahnu la natawaqqafu fi sya'nihi bal fi imanihi la'natullahu alaihi wa ala ansarihi wa a'wanihi. Telah disepakati sebulat suara dibolehkan laknat ke atas orang yang membunuh Al-Husain atau memerintahkannya atau mengizinkannya atau meredainya. Dengan kata-kata yang benar ialah Yazid meredai pembunuhan Al-Husain dan mendapat berita gembira dengan kabar demikian, dan menghina Ahlul Bait Rasulullah daripada makna yang mutawatir walaupun perinciannya adalah kabar wahid. Maka kami tidak berdiam diri menyatakan pendirian tentang Yazid, bahkan tentang keimanannya. Semoga laknat Allah ke atasnya dan ke atas para pembantunya serta para penolongnya. Tidak ada siapa yang meredai hal itu. Tidak ada siapa yang meredai hal itu. Abdurrahman bin Ali bin Muhammad atau Ibnu Jauzi yang hidup dalam kurun ke-6, beliau menulis sebuah kitab berjudul Ar-Rad 'alal Muta'assib Al-Anid Al-Mani' Bidzammi Yazid, atau jawapan kepada golongan yang fanatik keras kepala yang enggan mencela Yazid, yang mana golongan ini termasuklah Dr. Asri, Mufti Negeri Perlis Indra Kayangan, penerbit Darul Kutub Al-Almiyah, tahun 2005 Masihi, muka surat 11. Faqala ma taquluna fi rajulin wuliya 3 sinin wa fi sanatil awwal qatala al-Husain wa fi thaniyah akhafa al-Madinah wa abahaha wa fi thalithah rama Ka'bah bil majaniq wa hadamaha faqalu nal'anu faqala fal'anuhu fal'anahu Ibnu Jauzi 'alal minbar bi Baghdad bi hadratil Imam Nasir wa akabir ulama. Maka beliau bertanya, apakah yang kamu semua katakan tentang seorang laki-laki yang memerintah 3 tahun? Dalam tahun pertama membunuh Al-Husain, dalam tahun kedua menakut-nakutkan penduduk Madinah dan menghalalkan pembunuhan dan pemerkosaan, dalam tahun ketiga membedil Kaabah dengan majaniq dan merosakkannya. Maka mereka pun berkata, kami melaknatnya. Berkatalah Ibnu Jauzi, laknatlah ia. Maka Ibnu Jauzi pun melaknatnya di Baghdad dengan kehadiran An-Nasir dan para ulama besar. Berduka cita atas kesyahidan Sayyidina Husain alaihi salam adalah sunnah Nabi. Tapi ia telah menjadi mazhab darah yang mengingati nostalgia lama
Yang tak ada siapa. Sendiri create cerita, sendiri mewujudkan kesedihan. Kata-kata mufti ini tidak benar. Hadis Ahlus Sunnah sendiri menggalakkan ratapan terhadap kesyahidan Imam Husain dan diberikan fadilat. Di dalam kitab Fadailus Sahabah, jilid kedua, penerbit Darul Ibnu Jauzi, Riyadh, cetakan kedua tahun 1999 Masihi, muka surat 841. Kana Husain bin Ali yaqul, man dama'ata aynahu fina dam'atan aw qatarat aynahu fina qatratan aswahu Allahu azza wa jalla al-jannah. Barang siapa yang matanya menangis demi kerana kami atau matanya menitiskan setitis air kerana kami, nescaya Allah memberikan ganjaran syurga untuknya. Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, jilid ke-9, terbitan Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1996 Masihi, muka surat 38, pengarang menulis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a min Uhud faja'alat nisa'ul ansari yabkina ala man qutila min azwajihinna qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin Hamzatu la bawakiya lahu qala summa nama fastanbaha wa hunna yabkin qala fahunna al-yawm idza yabkina yamdukna bi Hamzata. Sesungguhnya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Uhud, wanita-wanita Ansar sedang menangisi suami-suami mereka yang telah terbunuh. Ibnu Umar melanjutkan, lalu Rasulullah bersabda, akan tetapi tidak ada yang menangisi Hamzah. Kemudian baginda tidur. Ketika terbangun, kaum wanita masih menangis. Baginda bersabda, jika hari ini mereka menangis, hendaklah menangisi Hamzah. Wanita-wanita Ansar ini menangis di hadapan Nabi SAW dan para sahabat. Tidak ada larangan daripada Rasulullah dan para sahabat dalam kes ini sebagai tanda setuju mereka. Justru itu, ratapan adalah perkara yang ma'ruf dan dianjurkan. Di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, jilid keempat, penerbit Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut, cetakan kedua tahun 2002, muka surat 440. Duna ma ra'aitu bihil marratal ula summa taja'a fastaykhaza wa fi yadihi turbatun hamra'u yuqabbiluha faqultu ma hadza turbatu ya Rasulullah qala akhbarani Jibril alaihi salatu wassalam anna hadza yuqtalu bi ardil Iraq lil Husain faqultu li Jibril arini turbatal ardi allati yuqtalu biha fahadhihi turbatuha. Hadza haditsun sahihun ala syartil syaikhaini walam yukhrijahu. Diriwayatkan Ummu Salamah berkata kepadaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbaring sepanjang malam untuk tidur dan bangun dalam keadaan kehairanan, kemudian tidur lagi dan bangun kehairanan. Inilah kali pertama aku melihat baginda demikian. Kemudian baginda tidur dan bangun lagi sambil mencium tanah merah di tangannya. Aku bertanya, apakah tanah ini wahai Rasulullah? Baginda menjawab, Jibril memberitahuku sesungguhnya di tanah inilah terbunuhnya Al-Husain di bumi Iraq. Aku bertanya kepada Jibril, tunjukkanlah aku tanah tempat terbunuhnya beliau. Maka inilah tanahnya. Hadis ini sahih di atas syarat Bukhari dan Muslim, dan mereka berdua tidak pernah mengeluarkan hadis ini. Justru itu, tangisan untuk kesyahidan Sayyidina Husain alaihissalam di Karbala adalah sunnah Nabi dan bukanlah bid'ah seperti yang diucapkan oleh Mufti Perlis. Ulama Sunni meratapi kesyahidan Al-Husain. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karangan Ibnu Katsir, jilid ke-17, penerbit Hijr, cetakan pertama tahun 1998. Pengarang menulis tentang tangisan Sibt Ibnu Jauzi, muka surat 344. Waqad su'ila yawma Ashura zaman al-Malikil Nasiri sahibi Halab ay yazkuran lin-nasi syai'an min maqtalil Husain. Fasa'ida al-minbara wa jalasa tawilan la yatakallamu thumma wada'a al-mindila ala wajhihi wa baka thumma ansha'a yaqul wa huwa yabki syadidan.
telah diminta pada hari Ashura di zaman Malik Nasir yang memerintah di Halab supaya diingatkan manusia sesuatu dari kisah pembunuhan Al-Husain. Maka beliau Sibtu Ibnu Jauzi pun naik ke mimbar dan duduk dengan lama tanpa berkata-kata. Kemudian meletakkan kain ke wajahnya dan menangis. Lalu beliau mula berkata dengan tangisan yang amat dahsyat, Wailul liman syufa'a'uhu khusama'uhu wassuru fi nashril khalaiqi yunfakh la budda an taridal qiyamata Fatim wa qamisuha bidamil Husaini mulattakh summa nazala 'anil minbari wa huwa yabki wa sa'ida ila salihiyati wa huwa yabki kadzalika rahimahullah. Cilakalah orang yang menjadikan pemberi syafaatnya sebagai seteru, sedangkan gambaran ditiup di hadapan khalayak. Di hari kiamat hendaklah datang Fatimah, sedangkan baju Al-Husain berlumuran darah. Kemudian Sibtu Ibnu Jauzi pun turun dari minbar dan pergi ke madrasah Salihiyah dalam keadaan menangis. Justru itu, tangisan terhadap Sayyidina Husain pernah dilakukan oleh ulama Ahlus Sunnah sendiri. Manakala tuduhan bahawa Syiah mereka cipta cerita dan mewujudkan kesedihan adalah tidak benar. Kesimpulan, Dr. Asri cuba sedaya upaya menyembunyikan jenayah kejam Yazid bin Muawiyah dalam kes pembunuhan Imam Husain alaihi salam di Karbala dengan sengaja menyalahkan penduduk Kufah, sedangkan yang membunuh Imam Husain ialah tentera Ubaidillah bin Ziyad atas arahan Yazid bin Muawiyah. Sudah tentu perbuatan munkar mufti Perlis ini akan dipertanggungjawab di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Sementara itu, tangisan dan ratapan terhadap Sayyidina Husain alaihi salam adalah perkara ma'ruf yang mendapat ganjaran, tidak seperti yang didakwa oleh Dr. Asri.